Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senajam rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan pemberian Allah. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Hari ini secara rasminya PKP 2.0 kita dibenarkan kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari itu saya penutup, hari ini saya pembuka. Last Selasa, Rabu PKP, kemarin ni faham, hari ini boleh main. Alhamdulillah tuan-tuan, rumah Allah kembali diimarahkan, keimanan kita kembali dibuktikan. Nampak kali ni alhamdulillah macam biasa kot ke, kurang ke? Tak tahu nak habaq, saya pun tak tahu nak habaq. Jadi senang, kita pun jangan habaq tuan-tuan. Yang penting kalau lebih, kalau ramai kita ada, kalau kurang kita pun ada. Tu tanda Allah sayang kita. Syukur ke Allah banyak-banyak, minta ke Allah agar apa yang kita dapat pada hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita perasaan nak menjadi hamba yang soleh. Allah Ta'ala bagi kita sihat, kuat. Dalam keadaan PKP ni masih diberikan rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki kepada kita tuan-tuan. Segala nikmat ni kita minta ke Allah agar dikekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari tu masjid tutup tuan-tuan, bunyi macam-macam. Samalah tempat saya pun berang tu ya. Tadi pagi bila mai subuh dah kata boleh buka, rasa official semua orang tahu dah, tak perlu buat hibahan kot. Apa tu? Ramai sikit pada AJK 15 orang. Tak apalah kot, kita kata hari pertama. Kita harap selepas ni tuan-tuan makin ramai. Kita pun panggil-panggil lah, ajak-ajak kawan-kawan, jiran-jiran sebelah rumah, hak mana duk lalu tu, senyum-senyum, jom masjid. Dajjal nak keluar lah, moboh macam tu sikit. Akhir zaman dah, pakat-pakat panggil lah sama-sama. Aku ada yang terlupa. Mudah-mudahan dengan kita mengimarahkan rumah Allah, Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat segala ancaman yang ada pada kita hari ni tuan-tuan. Ada juga yang sebut konspirasi. Ni betul dah ni. Kita cek tengok. Mereka kata bulan 3 kalau ikut konspirasi lah, kes hari 8,000. Lepas tu dia akan ada satu betul-betul total lockdown, lagi teruk pada lockdown yang PKP 1. Ni kalau tuan-tuan baca konspirasi ya, seronok macam konspirasi ni. Nak percaya tak percaya pun tak tahu kan. Kalau ikut lagu tu lah. Sebab apa? Bila mai kali ni tuan-tuan, saja nak keluar topik sikit. Mula duk baca pasal kelebihan tanah Melayu. Tuan-tuan duk baca tak kelebihan tanah Melayu ni? Kelebihan Nusantara. Tak tahulah kalau mengikut kajian tuan-tuan,
Antara 5 bangsa asal yang ada di muka bumi Allah, salah satunya ialah bangsa Malay. Malay ni bangsa asal, bukan pendatang, bukan orang asing. Bahan rujukan yang ada yang mereka ambil tu tuan-tuan, sebenarnya bahan rujukan yang asli yang ada di Britain, yang ada di Portugal. Rupanya puak-puak tu bukan mereka gabus barang, dengan buku-buku pun mereka ambil balik, mereka simpan di sana tuan-tuan. Dan macam-macam benda bila kita tengok orang buat kajian ni tuan-tuan, yang kata sampai tahap disebut bahawa tentera Mahdi akan hadir dari kalangan orang-orang yang berada di Nusantara. Salah satu kelebihan ialah tuan-tuan, kiblat kita hari ni tuan-tuan, kita duk menghadap ni tuan-tuan, kalau betul di Kaabah sampai ke arah mana tuan-tuan? Ke betul Hajarul Aswad. Kita berada di penjuru situ. Bila duk jadi duk tengok dan sebagainya, maka konspirasi yang datang ni dengan tujuan mungkin nak melemahkan. Mereka ni dah tahu dah apa dan sebagainya, wallahu alam. Cuma apa yang saya nak sebut ni tuan-tuan, kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Hari tu mungkin kita tak boleh nak main, kita patuh pada pemerintah, walaupun kita tak seronok duduk semayang kat rumah seorang-seorang, dengar solo pi buyutikum ni rasa macam pelik kan. Tapi bila kita boleh main tuan-tuan, kita main, kukuhkan keimanan. Apa nak jadi, jadilah. Kalau kita dekat dengan Allah tuan-tuan, mainlah kepala bapak dajal mana pun tuan-tuan, Allah Ta'ala akan jaga kita. Mainlah tok dia, moyang dia, mainlah siapa pun tuan-tuan, keluarlah apa pun. Kalau kita dekat dengan Allah, sudah pasti kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak abang apa tuan-tuan? Mainlah rumah Allah, jagalah amal ibadat, bertaubatlah, berhentilah buat salah dan silap. Mudah-mudahan ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana hari itu kita berhenti pada bulan 1 bulan lepas. Kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13, iaitulah di bawah tajuk minum arak. Kita berhenti pada muka surat 81 pada terjemahan hadis yang panjang tersebut. InsyaAllah kita nak sambung bawah tu. Kalau kita tengok hadis tu, bagaimana Nabi SAW bagi tahu antara tujuan diutuskan Nabi SAW selain daripada membawa ajaran yang benar adalah untuk menghapuskan bunyi-bunyian, yakni muzik-muzik kaum jahiliyah, yang mana benda tu telah pun jaya dihapuskan oleh Nabi SAW, tapi akhir zaman ni benda tu muncul balik. Sehingga kan tuan-tuan, muzik ni dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Dalam keadaan tak sedar tuan-tuan, muzik dah jadi sebahagian daripada kehidupan. Sampai tahap nak buat kenduri kahwin ni pun tuan-tuan, Tok Imam pasang nasyid. Nasyid, wah nasyid baguslah. Tapi nak abang kata muzik tu, nadi, tak pasang muzik ni kira kenduri kahwin tak cerai. Pilah mana arah supermarket ke apa ke, tak ada muzik kira dia. Nak bagi hadiah penyampaian ke apa ke, ada muzik? Ada. Tak kira lah dia ketuk gong ke, dia buat muzik apa ke. Muzik ni dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Benda tu sebenarnya telah dihapuskan oleh Nabi SAW. Nah, abang kata tanda akhir zaman, dan dia juga menceritakan tentang arak, bagaimana disebut dah hadis di atas. Baik, kita sambung tuan-tuan pada pertengahan muka surat 81. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Daud, khamar itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, orang yang meminta untuk diperahkan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan pemakan harganya. Antara golongan-golongan yang akan direct dilaknat oleh Allah dan diangkat sebagai orang yang secara langsung terlibat dengan arak tuan-tuan, disebut dalam sebuah hadis bagaimana Nabi bagi tahu, pertama sekali khamar, arak tu dah dilaknat. Maksud dia titisan arak, setiap titisan yang diminum dengan keadaan dia tahu benda tersebut haram, benda tersebut dilarang oleh syarak, maka titisan yang masuk dalam badan dia itu merupakan titisan-titisan haram yang membawa kepada laknat. Maksud dia orang yang minum lah pertama. Kemudian yang dilaknat lagi tuan-tuan, pemberi minum. Pemberi minum kita nak sebut sebagai orang yang serve. Dia tak minum pun, tapi dia serve. Contoh mudah tuan-tuan, orang yang kerja 7-Eleven, yang kerja kedai-kedai yang jual arak ni tuan. Masalah. Kalau tuan-tuan perhati, tuan-tuan rajin pergi 7-Eleven tak? Kalau tuan-tuan rajin pergi, cuba tengok pekerja dia. Saya rasa saya nak jumpa yang bukan Melayu ni jarang. Kebiasaannya Melayu.
yang bila orang main nak beli arak, apa dia buat? Dia kena layan. Tuan-tuan ingat tak satu kes, saya tak ingat tahun lepas ke 2 tahun lepas ke, di Johor tu, yang jadi isu nasional. Apabila satu orang pekerja Melayu, ada seorang bangsa lain main nak beli arak, dia tak mau scan. Dia suruh dia tu scan, sampai dia tu ambil gambar viral, ambil video viral, masuk dalam Facebook pun semua. Ramai pihak memuji wanita ni. Sebab apa? Mungkin dia faham. Dia faham benda ni dia tak boleh buat. Tapi dalam masa yang sama kita tak tahu keadaan dia. Mungkin dia terdesak, tak ada kerja dah. Yang tu je yang dia ada buat sementara tu. Dia boleh jaga maruah diri dia dengan agama dia. Okey. Kalau kita duk tengok biasa-biasa ni, dia layan je lah. Yang nak kerja Tesco ke apa ke, orang main beli kata-kata nak buat macam mana. Dia kata alasannya nak buat macam mana. Kalau betul-betul kita kena buat macam mana, kita jangan pergi kerja tempat yang macam tu. Tapi kalau kita pergi cakap macam tu, dengan keadaan lani pula, dia akan timbul benda lain pula. Ingat senang nak cari kerja, dia akan jadi banyak cerita lah, kan. Tapi kalau orang yang betul-betul faham dan beriman serta takutkan Allah, tuan-tuan, dia takkan pergi cari pasal dengan kerja-kerja yang macam tu. Iaitu pemberi minum. Kemudian penjualnya, orang yang terlibat tokek dan sebagainya, walaupun dia tak minum, tapi dalam kedai dia, dalam store dia ada arak, dia tak minum langsung, dia jual sahaja, dia juga akan dikira sebagai orang bersubahat langsung. Pembelinya, pemerahnya, orang yang diminta untuk diperahkan. Hak ni mau geng-geng kerja kilang. Daripada arak tu tak ada, sampai dia boleh buat masuk dalam botol 18 apa semua. Orang yang kerja dengan kilang arak. Kemudian orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan pemakan harganya. Maksudnya segala yang serve, segala yang terlibat, walaupun dalam keadaan memang dia kata saya tak buat apa, saya pergi hantar. Dia pun kata okey, ambil arak ni hantar meja 7, lagi hantar meja 5, hantar. Saya hantar, saya tak buat apa pun. Basuh cawan depa pun tak. Tapi dizahirkan, tuan-tuan, 10 golongan yang dikira langsung akan diazab oleh Allah disebabkan arak, walaupun 9 daripadanya tak minum arak. Hak duk bawa lori arak, hak duk bungkus, hak duk tu, hak duk ni, semua yang terlibat. Asalkan ada saja dengan industri arak, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah. Sebelum masjid buka ni, tuan-tuan, masjid surau buka 2-3 hari lepas meletup, tuan-tuan lah. Meletup ke siapa? Pak dilanjutkan. Saya dengar tu sebelum tu kita okey lah, tak apalah. Orang duk banding supermarket boleh buka, awal masjid tak boleh buka. Sana boleh buka, awal dia tak boleh buka. Tapi bila pak depa lanjut time boleh buka, tuan-tuan, masjid tak buka, kita pun hangin satu badan. Tempat yang sepatutnya kita datang untuk minta Allah Ta'ala pelihara kita, hampa tutup atas alasan Covid. Covid tak masuk pak, Covid tak minum arak barang kali, Covid beriman. Pelik dunia ni, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, hasil desakan dan bising orang ramai tidak dibenarkan kembali. Patutnya benda tu tak tahu lah, nak test market ke, nak try dulu ke apa ke. Bila nak cakap benda ni pun jadi tak tahulah sebenarnya. Pihak-pihak atasan tu macam mana mereka membuat keputusan, kita pun tak tahu kan. Tapi kadang-kadang nampak tak adil juga. Ada orang yang dia kuarantin 3 hari, ada orang kena kuarantin 10 hari, 14 hari. Yang kita VIP 3 hari. Allah, bagi saya tu saja sembelih tengkok, nak bagi orang marah dan sebagainya. Tak tahulah, malah bincang jenis ceramah politik pula. Cuma nak abang pada bab arak ni, tuan-tuan. Jangan pastikan diri kita jangan ada kena-mengena langsung dalam benda-benda berkaitan dengan arak. Baik. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan sebuah hadis yang sama maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihi salam lalu berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melaknat arak, yakni zatnya, peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pengangkatnya yang diangkat kepadanya, dan pemakan harganya, orang yang memberi minum dengannya, dan orang yang meminta supaya diberikannya minuman. Sama macam hadis-hadis tadi, tuan-tuan, tapi diriwayatkan oleh orang lain.
Nah, abang kata tuan-tuan, kita dah jumpa 3 hadis masuk dengan yang ni, yang menceritakan tentang golongan yang sama yang akan dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, laknat ni bukan sekadar kutukan kejian daripada Allah, bukan sekadar ditarik segala kelebihan dan pemberian yang nikmat, pemberian yang baik daripada Allah. Laknat ini juga tuan-tuan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatiri laknat ini tuan-tuan akan menyebabkan Allah langsung tak keluarkan kita daripada neraka, kekal kita di dalamnya selama-lamanya. Wal-iyazubillah. Laknat ni satu benda yang berat tuan-tuan. Berulang kali kita duk sebut, dan setiap bab yang kita bicarakan pasti kita jumpa dengan perkataan laknat. Bila jumpa perkataan laknat ni tuan-tuan, jangan buat main, jangan buat lebih kurang, jangan ringan-ringankan. Sebab benda yang dilaknat adalah benda yang sama sekali tidak ada keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab laknat ni lawan dia nikmat. Laknat lawan dia nikmat. Nikmat Allah bagi segala-galanya, sampai sebesar-besar nikmat dimasukkan ke dalam syurga. Laknat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik segala-galanya sehingga akan sebesar-besar laknat dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila ada benda yang dilaknat tuan-tuan, tolong kalau kita buat berhenti. Kalau kita tak buat, jangan sekali-kali jejakkan kaki. Itu je kita nak minta, insya-Allah. Baik. Kemudian kita tengok pada subtopik yang berikutnya, larangan mengunjungi peminum arak yang jatuh sakit dan memberi salam kepadanya. Tuan-tuan, dilarang orang sakit ni tuan-tuan. Kedua benda ni sunnah besar. Kita dengar saudara kita sakit tuan-tuan, sunnah kita pergi ziarah dia. Nabi SAW antara orang yang bila dengar ada orang sakit, Nabi akan pergi ziarah. Nabi suka sebab apa? Kita dapat doakan dia. Orang yang sakit tu pun dia ada sedikit kekuatan emosi, sebab orang bagi semangat. Takkanlah kita pergi ziarah orang sakit dah, ingat mati dah, takkan kita nak kata aku tu tak jumpa lagi lah. Kita pergi habaq sabar, kita doa kat dia, moga Allah sembuh, semangatlah sikit kawan tu. Dan satu lagi tu kan, memberi salam. Antara kelebihan memberi salam, Nabi sebut afsyus salam, sebarkan salam. Tadkhulul jannata bis salam, mudah-mudahan dengannya kamu akan masuk syurga yang penuh dengan sejahtera. Beri salam itu tuan-tuan satu benda yang boleh membawa kita ke syurga Allah. Sehingga kan kalau kita faham pada hukum, beri salam hukum dia sunat, jawab salam hukum dia wajib. Awak jadi kutu. Kenapa jadi kutu? Sebab nak menuntut keadilan. Salam itu satu kalimah yang dilafazkan supaya orang yang kita beri kalimah lafaz tersebut, orang tersebut kita doakan, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Moga Allah bagi rahmat, Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, Allah bagi afiat, Allah bagi sihat. Aku yang doakan, hantarkan tak doakan aku balik. Sebab tu wajib balas Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga sejahtera. Satu benda yang sampai macam tu hukum dia tuan-tuan, tiba-tiba dilarang kepada peminum arak. Mesti ada yang tak kena. Baik, kita tengok. Menurut satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, janganlah engkau menziarahi peminum arak itu apabila dia jatuh sakit. Manakala Imam Bukhari rahimahullah juga telah menukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, katanya, jangan kamu memberi salam kepada orang yang meminum arak. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Amru ni tuan-tuan, kita pernah jumpa waktu kita mengaji kitab Kabair. Kitab Ta'zim. Kalau tuan-tuan ingat, sini ada kitab Ta'zim. Ini cerita lama dulu lah ni. Kan? Kalau dalam kitab Ta'zim tuan-tuan, Sayyidina Abdullah ni, kalau bapa dia, Sayyidina Amru bin Al-As ni dihantar oleh Nabi SAW pergi buka Mesir. Memang hebat, Sayyidina Amru ni hebat. Anak dia juga hebat. Cerita anak dia ni tuan-tuan, pak dia Sayyidina Amru ni kahwinkan anak dia dengan seorang perempuan yang kaya. Anak dia lelaki, Sayyidina Abdullah ni lah. Bila kahwin ni, pak mentua yang baik, selalu duk pergi ziarah, tanya menantu macam mana anak saya jaga elok ke apa ke. Maka menantu dia kata, pak anak pak macam ni cukup baik punya orang. Dia punya sibuk dengan Tuhan sampai dia tak ada masa dengan cik. Dia menggunakan istilah apa? Tak henyak tilam. Maksud dia cadar tu cekang dia. Tak ada masa nak melakukan hubungan suami isteri. Sebab apa? Sayyidina Abdullah ni setiap malam dia akan khatam Al-Quran.
dan setiap siang dia akan berpuasa kepada Allah. Mana nak cari tuan-tuan? Orang yang sebaik ni, dia bagi tahu tuan-tuan bahawa kalau ada orang yang minum arak yang tak bertaubat, sakit, jangan pergi ziarah dia. Dan kalau ada orang yang minum arak lalu sebelah hangpa, jangan bagi salam kat dia. Dua benda yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Namun nak habang, itulah laknat Allah kepada orang yang minum arak. Tuan-tuan, bagi salam ni bagus tuan-tuan. Bagi salam cukup bagus. Antara jalan mudah nak masuk syurga selain daripada sedekah. Sebab benda ni benda yang dia tak melibatkan rukun, dia tak ada tata cara tertentu, syarat wajib, syarat sah apa semua tak ada. Just jumpa, Assalamualaikum, cukup tuan. Kalau kita bagi, saya bagi Assalamualaikum, tuan-tuan semua ada ni, semua jawab, ada 2-3 orang tak jawab, berdosa tak jawab tu. Nak abang kata betapa besarnya fadilat salam, sampai tak jawab berdosa. Tidak, Nabi tak sebutlah dengan bagi salam boleh masuk syurga. Tapi dilarang. Allahu Akbar. Hinanya tuan-tuan orang yang minum arak. Nak amak betul, hina. Allah Ta'ala downkan dia, rendahkan dia serendah-rendahnya, sampaikan fadilat sejahtera pun tak jatuh ke atas diri dia. Baik. Dalam riwayat yang lain, janganlah kamu duduk bersama-sama orang-orang yang suka meminum arak, dan jangan menziarahi orang-orang yang sakit di antara mereka, serta janganlah ziarahi jenazah mereka. Sesungguhnya orang yang meminum arak itu akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan hitam legam wajahnya, terjelil lidahnya sehingga ke dadanya, air liurnya meleleh sehingga menjijikkan sesiapa yang melihatnya, dan dia akan dikenali sebagai orang yang suka meminum arak. Tuan-tuan, hadis yang berikutnya, riwayat yang lain, dia tambah satu lagi. Nak duduk lepak dengan orang minum arak, jangan. Kalau dengar dia sakit, jangan pergi ziarah. Kalau dia meninggal, jangan pergi solatkan jenazah dia. Sampai tahap macam tu tuan. Solat jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Walaupun orang kita ni bila dengar fardu kifayah ni, dia buat maksud mudah. Seorang buat, orang lain tak payah. Tu tak apa nak betul lah. Sebab dia ada fardu. Walaupun dia wajib ke atas sebahagian. Maksud dia kalau ada sebahagian orang buat, sebahagian yang tak buat ni terlepas, ditanggung oleh orang yang buat tadi, kan? Tapi dia tetap fardu. Maksud dia, lagi kita ada kudrat dan upaya untuk buat, kita kena buat. Kalau tak boleh sangat, baru tak apa. Beza dengan fardu ain. Fardu ain, dia wajib ke atas setiap individu. Contoh solat, hang sihat, semayang elok berdiri, tak larat, tak boleh sakit, duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, melentang, tak boleh melentang, guna mata. Nak guna mata kalau macam mana? Memang tak boleh bangun, wuduk tak ambil, aurat terbuka, semayang. Waktu tu dah darurat dah, tak perlu kepada wuduk dan sebagainya. Cam kata masuk waktu, jalan. Mata pun tak boleh, tak ada apa yang boleh bergerak, tak mati lagi, hati masih hidup, otak masih function. Sorang-sorang, kita je yang tahu kita masih hidup, sembahyang. Tu cerita fardu ain. Mesti kena buat. Kecuali benda yang diberi kelonggaran. Contohnya fardu ain yang lain, puasa. Puasa Ramadan contoh. Sihat, sempurna akal, tak ada masalah, wajib. Tak ada alasan untuk buka. Musafir, sakit, okey, kita boleh buka. Kalau mampu, kena ganti balik. Tak mampu, bayar fidyah. Hak tu ada kelonggaran. Untuk solat, tak ada kelonggaran. Macam mana keadaan kelonggaran yang diberikan sampai tahap kalau tak boleh ambil wuduk, tak payah ambil. Kalau tak boleh menghadap kiblat, tak payah menghadap. Kalau tak boleh tutup aurat terselak, tak ada apa pun, tak ada sehelai benar buka badan, semayang kena jalan. Tu sampai macam tu. Okay, tapi bila kata jenazah ni tuan-tuan, sampai jangan pergi semayang. Nabi sebut, Nabi kata berbaktilah kepada orang yang meninggal. Kan? Siapa yang pergi solat jenazah, Nabi nak bagi seronok ni. Nak suruh supaya semua orang ramai hadir solat jenazah. Nabi keluarkan satu rahsia pahala. Siapa yang solat jenazah, dia akan dapat satu qirat kalau tak silap saya, yang diterjemahkan sebagai, apabila sahabat tanya apa tu, Nabi kata iaitulah kiraan sebesar gunung Uhud.
Gunung Uhud yang panjangnya lebih kurang 8 km tuan-tuan. Besar tu pahala diberikan oleh Allah. Hanya dengan solat yang paling ringkas 4 takbir dia. Tak ada rokok sujud apa pun. Besar dah tuan-tuan. Besar. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi suruh kita pergi. Tiba-tiba kita dilarang pergi semayang. Atas asbab dia minum arak dan dia mati, kita yakin dia tak sempat taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyazubillah. Teruk tuan-tuan. Dalam kita duk tengok sebelum-sebelum ni 12 bab tak ada lah sehina ni. Kan? Sebab tu dah disebut Nabi habaq kata arak ni ibu segala maksiat, ibu segala kejahatan. Sampai macam tu kehinaan diberi kepada orang yang mengamalkan minum arak. Baik. Berkata sebahagian ulama, antara sebab larangan menziarahi pesakit yang minum arak dan memberi salam kepadanya kerana peminum arak itu dianggap sebagai orang yang fasik, yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah dijelaskan larangannya itu dalam hadis-hadis di atas tadi. Sekiranya dia membeli sendiri bahan untuk membuat arak itu, kemudian dia memerahnya, maka dia menjadi terkutuk 2 kali. Seterusnya dia memberi minum kepada orang lain, maka akan menjadi terkutuk sampai 3 kali. Maka dengan sebab itulah dilarang menziarahi dan memberi salam kepadanya, kecuali jika dia kembali bertaubat daripada perbuatannya itu. Barang siapa yang bertaubat di antara mereka, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama bagi penjelasan berdasarkan apa yang disebut oleh sahabat Nabi SAW ni. Pasal apa sampai tak boleh pergi ziarah? Pasal apa sampai tak boleh bagi salam? Sampai tahap nak solat jenazah dia pun tak boleh. Sebab orang tersebut tak berhenti-henti menerima kutukan daripada Allah. Zaman lah mungkin arak yang buat sendiri tu kurang lah kot. Kalau duk dengar pun biasanya lah ni kat Malaysia jarang lah. Biasanya orang beli je. Macam tahu lah. Duk baca-baca tengok dalam paper ke apa ke, banyak hak duk mati sebab arak beracun ni banyak belah India lah. Jadi duk buat apa? Toddy sendiri ni. Nak beli mahal, pakat buat sendiri, silap menu, campur datang apa ke, settle masalah, ramai-ramai gol. Kan? Jenis tu contohlah kalau kita berada dalam situasi tu. Satu orang Islam yang dia buat macam tu dan kita tahu dia mati sebab apa? Arak dia beracun. Kita nak pergi semayang tak? Orang tanya, siapa ni mati? Tahu doktor abang tu sebab minum arak, pergi arak tu beracun. Dan ke taubat? Tengah duk minum mati, tak dalam taubat lah. Kita nak pergi semayang tak? Tak tahu, mengaji dulu kata tak payah pergi, tapi takkan tak pergi. Benda ni arak-arak tak idea tuan-tuan, jadi pening kepala. Kalau ikut apa yang disebut dari riwayat tadi tuan-tuan, yang kita faham tak boleh pergi. Sebab orang tersebut dilaknat oleh Allah. Orang tersebut dikutuk dan dikutuk dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala berterusan. Sebagai seorang hamba, apabila Tuhan tak suka kepada sesuatu benda, maka kita mesti tak suka. Allah tak suka kepada zina, kita mesti benci kepada zina. Allah tak suka kepada rasuah, kita mesti elakkan dan jadi orang yang pertama benci kepada rasuah. Dan Allah Ta'ala benci orang yang minum arak. Macam mana kita nak pergi suka ke orang tersebut? Sedangkan kita kena suka apa yang Allah Ta'ala suka dan kita kena benci apa yang Allah Ta'ala benci. Itu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita benci kepada benda yang Allah Ta'ala suka, kalau kita suka kepada benda yang Allah Ta'ala benci tuan-tuan, maka dia akan jadi kacau. LGBT Allah Ta'ala benci. Ada satu golongan yang suka, bangkit, pertahan, sanggup bawa fikir sampai ke mahkamah, bukan dekat mahkamah, bawa pi isu sampai ke Geneva, PBB. Siapa dia? Orang Melayu kita, orang Islam kita punya nak suruh bagi LGBT itu tak diganggu di Malaysia, sedangkan benda tersebut Allah Ta'ala benci. Siapa yang mencari redha Allah, siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, maka dia akan dipelihara dan dicukupkan segalanya oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari redha manusia dengan marahnya Allah, maka siaplah, bersiap sedialah, dia akan diberikan seburuk-buruk balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari ni kita hidup biar Allah Ta'ala redha. Manusia nak kata apa kat kita, manusia nak ni kat kita ke apa ke tuan-tuan, yang tu lantak habis.
kita tak boleh nak tutup mulut orang. Kita pun bukan perfect mana tuan-tuan. Orang tak suka kat kita, orang tahu ni. Kita ada dalam diri kita tak suka kat orang. Kata ya tak ada, saya tak pernah, saya okey je, tak ada, tak suka kat orang. Kadang-kadang dia merepek tak merepek manusia ni, dia tak kenal pun sesuatu orang tu, tapi dia nampak dia tu macam terhegeh-hegeh sikit, terangkak-angkak. Meluat aku tengok dia ni. Padahal orang tu bukan kacau dia pun. Tu maksud apa? Maksud kita pun ada tak suka kat orang. Sebab tu tuan-tuan, jadilah seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Satu orang yang disebut oleh Nabi SAW, orang ni dia tak perlu kepada redha manusia. Padahal dia ni dengan sopak dan sebagainya, tapi bagaimana sambutan roh dia bersusun malaikat, dibuka arasy, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh penghormatan. Sebab apa? Dia orang yang tak terkenal di bumi, namun nama dia meniti di langit. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia mendapatkan redha Allah. Dia tak hirau dengan manusia. Hari ni kita nak main surau, hampa nak pi ke, baru buka tu PKP lagi ni, Covid pun tak habis, Penang duk naik. Kita cari redha Allah ke cari redha manusia? Tak apalah, saya pilah, sebab kalau nak mati pun kat mana pun akan mati. Tapi saya pi, saya berjaga-jagalah. Saya pakai face mask, saya berjarak, saya pakai sanitizer apa semua. Saya ikut SOP ni buat, kalau nak kena juga kena. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, baru ni orang tua saya dua-dua positif kan. Dua-dua kena masuk JH. Alhamdulillah, ayah dah okey, mak tak apa nak okey lagi. Ayah saya pergi mana? Pergi masjid je pun. Kan nak pergi mana? 70 lebih dah tak pergi mana. Dia pula takut nak pergi dengan ni, takut terkena lah apalah. Nak kena. Nak kata apa? Kut mail lah, kut ada mana-mana kut arah. Tapi kalau kata Allah Ta'ala nak uji kita ni tuan-tuan, dalam keadaan kita sentiasa membuat kebaikan, kita redha kepada Allah tuan-tuan, percayalah Allah Ta'ala akan bagi kita satu kekuatan untuk menempuh ujian tersebut. Sebab benda kita tengok dengan mata kepala tuan-tuan. Rupanya Covid ni kalau kena teruk tu, terutama kalau orang berumur cukup teruk. Dia serupa vitamin kepada penyakit-penyakit yang dia ada. Dia tolak habis dengan darah naik sampai 200 lebih dengan tu. Mana penyakit yang dia ada walaupun terkawal, semua jadi teruk. Kita tengok, boleh tengok tu tak tahu nak buat apa. Tapi sebab orang yang dia redha dengan Allah, dia pun bukan nak kira dengan orang. Ni hidup aku untuk Allah. Maka Allah Ta'ala akan beri bantuan. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah. Kena yakin. Kena yakin. Dan hari ni bila kita cerita tentang benda-benda yang macam ni tuan-tuan, benda melibatkan benda yang dilarang, dibenci oleh Allah tuan-tuan, disebut azab dia dan sebagainya, tuan-tuan tak yakin ke? Kan nak tunggu nampak depan mata baru nak terima? Tuan-tuan, Fir'aun sebelum dia mati, dia bertaubat tak tuan-tuan? Dia bertaubat. Sebelum nak mati tu, waktu tengah tenggelam tu, tengah duduk lemah tu, dia dan bertaubat kepada Allah. Namun Allah Ta'ala tolak taubat dia. Sebab apa? Taubat dia pada waktu tu bukan kerana Allah, tapi sebab dia tahu dia nak mati. Dia tak boleh buat apa dah. Pada waktu tu baru dia sedar, tapi dah terlambat. Kita hari ni tak berada pada situasi tu. Kita masih diberi ruang oleh Allah, masih ada nafas, masih ada kekuatan, kesihatan, sampai boleh main pergi sana, pergi sini, main masjid, surau dan sebagainya. Maka sepatutnya kita kena lebih lagi bertaubat dan kembali kepada Allah. Kita hendak lebih lagi menyesali segala kesalahan dan kesilapan kita kepada Allah. Kita hendak lebih lagi bermuhasabah atas apa yang telah kita terima daripada segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tuan-tuan, hati kita akan tenang. Hati yang tenang akan menjadikan kita orang yang bergantung harap 100% hanya kepada Allah. Percayalah. Kenapa baik hati kita tu dulu. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi taufik dan hidayah kepada kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu insyaAllah. Kita pun nak isyak dah. Kita ikut SOP dulu no? Okay. Dan kita akan teruskan dulu dengan tahlil ringkas seperti mana yang diminta oleh Pak Ngah kita atas saudara dan salah seorang saudara no, yang meninggal di Jerman. Dan kita niatkan jugalah untuk baginda Nabi SAW, untuk para sahabat, isteri-isteri baginda. Kita niat juga untuk tok nenek kita, mak ayah kita. Mudah-mudahan
sedikit amal yang kita buat ni ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua, insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوثل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.